Nabi mengatakan ikat anak isteri engkau pada akhir zaman, ikat pada tiang, jangan kasih dia keluar. Kenapa? Perempuan yang paling banyak suka terpengaruh dengan dajjal dan segala sistem-sistem kedajalan, keduniaan, kemewahan, semua tu ya, orang perempuan. Maka disuruh jaga akan perempuan-perempuan kita, dan kau kena jaga 50 perempuan. Jibril bertanya, berikan aku tanda-tandanya. Nabi sebut ini dua tanda. Ini dua tanda ini. Perempuan menjadi cik puan bagi ibunya sendiri, dan bangunan pencakar langit dibina oleh badui-badui. Tak kisahlah badui tanah Arab ataupun badui tanah Melayu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam sesi kuliah kita yang di bawah kelolaan Ustaz Abu Bakar Naib Qadhi di Seri Kembangan ya, serta jemaahnya. Kita berjumpa seminggu sekali setiap hari Senin pagi dalam baca kitab peristiwa akhir zaman ya. Hadis-hadis, 40 hadis peristiwa akhir zaman yang ditukil oleh Kiai Fahmi Zamzam Al-Banjari. Dan akhir zaman dah sampai tuan-tuan sekalian, dan sekarang ini sudahlah waktunya yang mana syaitan betul-betul menggembling segala tenaga, cari segala sokongan untuk dia tak boleh ubah bahawa keadaan dia tu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi ahli neraka, dia akan jadi kafir senantiasa. Itu dia tidak boleh ubah. Dia tidak boleh nak dapat cinta Allah Ta'ala, itu dia tak boleh ubah. Tapi satu yang dia boleh ubah ialah apa? Dia cuba untuk mengubah ialah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia boleh cuba untuk mengaut seramai-ramainya, sebanyak-banyaknya untuk menjadi bersama dengannya dalam api neraka. Itu dia akan cuba dan usaha. Dia tak boleh, dia tahu bahawasanya dia tu adalah dah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia boleh buat, dia tak boleh ubah takdir Allah Taala. Dia masih boleh cuba untuk menjadikan orang-orang yang sepatutnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala digodanya supaya lucut dan luput imannya. Itu yang dia akan lakukan. Ketika inilah dia mula membisikkan kepada hati-hati kita was-was, takut, ragu dalam hati kita ya. Su'udzan sesama dengan kita. Satu, itu kita kena ganggu. Dan tak cukup itu, dia masuk dalam hati kawan-kawan kita pula. Dia bisik supaya kawan-kawan kita benci kita, supaya kawan-kawan kita pandang serong kepada kita. Syaitan, jin tak boleh kacau kita dalam sudut begitu. Dia hanya boleh bisik dalam hati kita. Tetapi nak ganggu kita physically, dia tak boleh. Maka yang boleh ganggu physically ialah manusia. Maka dia cocok akan manusia lain. Dia cocok manusia lain supaya manusia itu ganggu kita. Direct kepada kita pun ada cocok. Dia cocok kepada kita, tak gunalah kau dakwah, tak gunalah kau kerja khidmat, apa semua begitu begini, apa semua macam-macam. Makin susah. Betul tuan-tuan sekalian, pegang ahli-ahli agama dalam akhir zaman ini seperti pegang bara api. Kalau boleh macam nak lepas saja. Sangkingkan susahnya, sangkingkan payahnya dan ujiannya ya. Dicocoknya hati kita. Jangan tekun. Kau jadi macam orang lain sudah. Relax lagi senang. Jadi kau tak kacau orang, orang pun tak kacau kau. Allah dicocoknya pada kita. Tak cukup itu, dicocok menerusi kawan-kawan kita, menerusi anak isteri kita, menerusi keluarga-keluarga kita semua, ahli keluarga kita. Dicocoknya kita dengan berbagai-bagai. Mereka itu dicocoknya untuk mengganggukan kepada kita. Untuk mengganggu kepada kita. Kita hanya berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang nak menuju jalan Allah Taala pasti jumpa 4 mati. Senantiasa jumpa 4 mati, menghadapi 4 mati. Mati pertama, mati putih, iaitu lapar, miskin, kesempitan, kekurangan. Yang kedua ialah apa? Mati hitam. Mati hitam ialah kerenah orang ya. Cemohan orang dan juga cemohan orang dan gangguan orang, kutukan orang,
cocok orang, kacau orang, ganggu orang, tu semua tu mati hitam. Sampai boleh jadi hitam keadaan kita. Ya, boleh jadi hitam keadaan kita. Yang berikutnya ialah mati merah. Mati merah ialah apa? Hawa nafsu kita dan syaitan. Dari dalam ganggu kita, goda kita, nak buat maksiat. Itu susah nak ganggu, nak lawan itu. Itu dalam diri kita. Kalau dia boleh kontrol diri kita, kita main ikutkan saja. Terus submit, terus surrender. Ya. Dan yang keempat, mati hijau. Mati hijau ujian daripada Allah Rabbul Alamin. Iaitu nasib kita akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Jatuh, ditimpa tangga, jatuh lagi, ditimpa lagi. Semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tabah dan tempuh. Kalau kita hadapi ini 4, bermakna betul lah kita atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahkan senang, semua suka kita, sokong kita, kita rasa macam okey aku punya ibadatnya semua. Kalau kita semua ganggu, kita semua suka sama kita, bermakna perbuatan kita tu tak dicemburui oleh syaitan. Tak dicemburui oleh syaitan bermakna apa yang kita lakukan itu tidak dapat membuat orang jadi baik. Sebab itu syaitan suka. Dia tak kacau sama kita. Dia tak kacau sama kita. Tak ada gangguan, tak ada gangguan. Mewah harta kita semua tu Allah. Cukup apa nak semuanya dapat. Na'udzubillah. Jangan kena istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak diuji oleh Allah Taala. Tidak tergolong di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tenang ibadat semua, tak ada rasa berat, tak ada rasa malas, tak ada rasa ngantuk. Itu na'udzubillah, takut-takut kan apa? Ibadat yang tak ada hasil. Sebab ibadat yang tak dicemburi oleh syaitan, ghurur tu namanya. Ya, terkena tipu. Boleh jadi kerana ujub, na'udzubillah min zalik. Sebab tu syaitan tak kacau kita kerana rosak ibadat kita. Ya, jadi mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi 4 kematian ini, 4 mati, 4 gangguan ini, kita 4 ujian ni. Mudah-mudahanlah kita tabah dan kita lulus dan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada segala gangguan dan Allah Ta'ala permudahkan bagi kita akan segala urusan. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 45. Hadis ke-19. Sedikit laki-laki dan ramai perempuan. Allah. An Anas, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ati ay yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharaz zina wa takthurun nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahid. Daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, aku akan menceritakan kepada kamu suatu sepotong hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda hari kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki. Sehingga nanti seorang laki-laki akan mengurus 50 orang perempuan. Ini sekarang kita dah mula nampak dah. Banyak dah jelas lagi. Keterangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di antara tanda-tanda hampir kiamat ialah sedikitnya ilmu agama, banyak kejahilan, banyak terjadi perzinaan, sedikit kaum laki-laki dan ramai kaum perempuan. Baik. Tandanya sedikit ilmu agama. Ini 2 ya. Sedikit ilmu agama dengan kejahilan bukan benda yang sama. Nabi kalau cakap, kalau benda sama, Nabi tak cakap 2. Dia 2 lain kategori. Ya. Satu, sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu dengan apa? Sedikitnya ilmu dengan dimatikannya orang-orang alim. Sedikitnya ilmu dengan dimatikannya orang-orang alim, maka yang patah tak tumbuh, yang hilang tidak berganti. Ya, diambilnya orang-orang alim. Diambilnya orang-orang alim, maka yang patah tidak tumbuh, yang hilang tak berganti. Yang ganti tak sebagaimana yang dahulu. Dan sedikitnya ilmu, orang tak suka belajar agama. Orang tak suka belajar agama. Ya.
Jadi sikitnya ilmu orang tak mengajar agama. Sedikitnya ilmu pasal orang yang ganti tu adalah dia punya kehandalannya tu tak seperti guru-gurunya yang dahulu. Tambahan pula kegigihannya pun tak seperti guru-gurunya yang dahulu. Kalau dulu guru-gurunya handal, gigih, bahkan gigih dakwahnya tak putus, maka yang mengganti lapis yang baru iaitu apa? Tidak gigih dan tidaklah sedalam ilmunya, tidak gigih pulanya. Maka tidaklah berilmu orangnya, ya, kurang berilmu. Jahil, apa bezanya jahil pula dengan tak ada berilmu? Samalah, jahil dengan tak ada berilmu sama. Tapi sebabnya lain ya. Sebabnya cara belajarnya tu tak dapat dia akan jadikan dia alim. Sedikit ilmu kerana tukang supply ilmu kurang. Orang-orang alim. Jahil, daklah sedikit supply ilmunya kurang. Kemudian yang mendukung ilmu tu, yang pegang ilmu tu bukan orang-orang yang ahlinya. Dan yang belajar pun tidak belajar ikut tata caranya. Maka dia punya cara belajar yang memberi ilmu tidak sehandal yang dahulu, dan yang menerima ilmu tu pun kadang-kadang salah faham. Terima ilmu pun cemar hatinya. Terima ilmu pun belajar ilmu hanya untuk menyedapkan dirinya. Belajar ilmu pun yang hanya sesuai dengan kelakuan, dengan tingkah lakunya, yang tidak menyentuh peribadinya. Itu ilmu yang dia suka. Jahil lah. Jahil kalau begitu, ya. Jahil begitu. Pilih ilmu. Ilmu yang kita belajar, kita mesti belajar learn what you need, not only learn what you like. Pelajarilah apa yang anda perlukan, bukan hanya pelajari apa yang anda sukakan. Kalau anda tak suka, walhal obat itu walaupun pahit anda tak suka, walaupun jarum itu tajam dan pedih anda tak suka, maka sakitlah anda. Ya. Jadi yang jahil kenapa? Orang yang belajar tapi tak dengan hati yang betul-betul belajar. Tak dengan hati yang betul-betul belajar. Orang yang belajar tapi belajarnya tidak benda yang fardu ain, benda yang asas yang dia perlukan. Orang yang belajar tapi belajar bukan perkara yang dia perlukan, bahkan dia pilih-pilih yang hanya menyedapkan hati dia saja. Allah, maka jadi jahillah orang, ya. Kemudian zina berleluasa. Betul tuan-tuan sekalian. Sampaikan satu masa orang nak berzina lagi mudah daripada orang nak berkahwin. Kahwin susah. Padahal mas kahwin tak mahal, tapi orang letakkan mas kahwin lagi tinggi. Kahwin lagi mudah. Hari-hari ada partner, ada isteri. Dia nak hari-hari boleh tukar partner dan tak payah tanggungjawab. Na'udzubillah min zalik. Sehingga nanti Nabi mengatakan di tepi-tepi jalan pun orang berzina. Betul? Tak payahlah negeri orang putih lah. Negeri kita saja, na'udzubillah min zalik, berlindung sama Allah Ta'ala. Setengah-setengah tempat kita lalu kat tepi jalan. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Kita boleh nampak orang-orang perempuan dengan cara pakaiannya, boleh panggil orang lelaki, tawar harga apa semua. Tepi-tepi jalan semua tu. Tepi-tepi jalan. Rumah pengendalian maksiat, semua tu tepi-tepi jalan. Cuma nak masuk, tak masuk saja. Cuma nak masuk, tak nak masuk saja. Berlindung sama Allah Ta'ala, ya. Cuma nak masuk, tak nak masuk saja. Itu saja. Kalau nak masuk, tak ada orang boleh tangkap, tak ada orang tangkap, tak ada orang larang, macam tak ada apa-apa saja. Tercover rumah-rumah zina dengan nama-nama yang selain daripada itu. Maka di tepi-tepi jalan, sebelah ada orang jual kitab, dalam sederetan kedai, sini ada jual kitab, sini ada jual makanan, sini ada jual pakaian, sini ada jual diri pun ada juga. Begitu mudah sekali. Tak payah di tempat ceruk-ceruk, tak payah tempat kelompok-kelompok. Dia di tengah-tengah masyarakat, dia boleh adakan bisnes yang seumpama itu. Na'udzubillah. Dan yang disebutkan zina, tuan-tuan sekalian, bukanlah hanya zina perlakuan laki-laki dengan perempuan itu saja. Bahkan mukadimah zinanya tu banyak masuk dalam rumah kita. Ya. Nabi mengatakan bagi setiap orang ada haslahnya daripada zina, ada bahagiannya daripada zina. Mata zina dengan memandang yang tak sepatutnya dipandang. Mulut berzina mengucup yang tak sepatutnya dikucup. Tangan berzina menyentuh tak sepatutnya disentuh. Kaki berzina berjalan kepada tempat yang tak sepatutnya dia jalan. Hanya hati berkehendak. Apabila dah semua gitu, hati dah mula berkehendak, dah mula suka, mengiyakan zina itu ataupun tidak hanya alat kelamin saja. Tetapi mukadimah zinahnya itu semua sudah masuk.
Semua sudah masuk batasnya. Sebab itu Allah Ta'ala firman, wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Menghampiri zina tu macam mana? Otak engkau mikirkan benda perkara yang tak patut tu aja pun dah kiranya dah menghampiri zina. Makan terlampau kenyang itu pun kira dah menghampiri zina. Sebab apabila makan kenyang, nafsu syahwat naik. Apabila makan kenyang, perut kita ni adalah untuk supply segala energi kepada seluruh badan kita. Kalau central storage ni penuh, stomach makanan kita ni penuh, maka anggota lain semua minta supply-nya. Mata minta nikmat ekstra, telinga minta nikmat ekstra, mulut minta nikmat ekstra, alat kelamin juga minta nikmat ekstra. Na'udzubillah min zalik, ya. Semuanya tu. Jadi kalau zina, kita kalau baca kisah Isra dan Mi'raj, malam Mi'raj Nabi nampak orang yang berzina tu dengan azab siksanya bermacam-macam, ya. Orang-orang yang berzina ada daging yang sudah masak, enak, rasanya harum baunya. Tetapi dia tinggalkan, dia hanya makan daging yang dah bangkai, yang dah busuk, itu yang dia makan. Na'udzubillah min zalik, ya. Setiap kali kita tengok itu, apa cerita tentang cerita Isra Mi'raj, kita baca hadis yang seumpama ini, kalau anda orang yang belum berzina, anda kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat pemeliharaan ini. Pelihara terus ya Allah sampai mati, aku jangan sampai berzina ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan jangan kita rasa safe ya, dah selamat. Aku tak adalah, rasanya very unlikely. Umur aku dah berapa, isteri aku ada 3, umpamanya. Isteri kau 3, isteri kau 3 berganti 3 pun sekalipun, kalau nak berzina, berzina juga. Aku mau dah tua, dah mau berapa, dah 60. Mau 60, 80 pun syaitan mesti pandangkan, 60 belum apa-apa Wak Haji. Lagi kau belum jadi mayat, kau masih boleh calon penzina. Na'udzubillah min zalik, ya. Zina mata kita dah layan hari-hari. Hari-hari kita dah layan zina mata. Dengan kita nonton TV, aurat perempuan, perempuan joget, perempuan nyanyi, perempuan gurau senda dengan laki-laki, semua tu semua kau tengok saja, kau tatap saja. Allah, itu semua sudah zina mata, sudah masuk dalam peringkat-peringkat. Maka wala taqrabuz zina, kau dah langgar. Jangan menghampiri zina, kau dah langgar. Jadi zina dengan perlakuannya. Kemudian nisbah orang perempuan lebih ramai daripada orang laki-laki. Kenapa boleh ramai daripada orang laki-laki? Iaitu apa? Nombor 1, kerana perang. Nombor 1, kerana perang. Perang, maka sebab-sebabnya perang. Mati laki-lakinya, tinggal perempuannya. Kedua, ialah apa? Kadar kelahiran. Kadar kelahiran lebih perempuan daripada laki-laki. Lebih perempuan daripada laki-laki. Lebih perempuan daripada laki-laki. Lebih perempuan daripada laki-laki. Begitu. Dan di samping perang, kadar kematian pun nanti yang lebih banyak terdedah dengan kematian. Apa ialah siapa? Lelaki. Sakit-sakit perempuan boleh survive. Laki-laki tak boleh survive. Ini COVID aja boleh tengok tak? Berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan? Ada statistik tak? Kalau ada statistik, tengok berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan. Rasanya macam lebih ramai laki-laki. Sebab dia mingle around. Dia jauh ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Ke sana kemari, ke sana kemari. Rasanya ya. Perempuan kurang sedikit. Begitu ya. Jadi begitu nisbahnya. Sampai berapa banyak? Nisbahnya 50 perempuan, 1 laki-laki. Mentadbirkan. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu membangun bagi wanita. Penegak bagi wanita. Bukan laki-laki itu memerintah wanita. Tidak, lelaki itu membangun bagi wanita, menjadi pembangun bagi wanita. Qawwamuna 'alan nisa. Ya, itu sepatutnya. Jadi bermakna laki-laki satu, kalau dalam masyarakat yang jadi qadi, yang jadi mufti, yang jadi imam masjid, yang jadi penghulu, laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Apabila sudah ramai perempuan, nanti dia yang kena pegang setengah-setengah jawatan. Maka dia bukan ahlinya. Maka dia bukan ahlinya. Apabila dia bukan ahlinya, akan tak dapatlah terlaksana dengan sebaiknya. Tak dapat terlaksana dengan sebaiknya. Baik. Setengah orang baca hadis ini, dia seronok tau, laki-laki. Banyak perempuan, dia dah, otak dia dah mula fikir semacam. Senang pilih, boleh banyak, boleh pilih. Boleh tukar ganti pun. The first one, keep lah. Second, third and fourth, tukar. Boleh sampai 50 kan, orang lelaki dengan excited.
perempuan macam mana? Nombor satu, laki-laki dengan ada perempuan, laki-laki tugasannya sebagai apa? Qawwamun 'alan nisa. Pembangun bagi wanita, bukan apa hanya berseronok dengan wanita, tapi pembangun akan wanita. Pembangun akan wanita. Tugasan dan tanggungjawab, bukan hanya setakat kenikmatan dan keseronokan saja. Tugasan dan tanggungjawab. Kemudian satu laki-laki kena di bawahnya tu 50 orang wanita nisbahnya, nisbahnya. Laki-lakinya macam mana? Dia pandang wanita untuk dia hanya nak berseronok saja. Wanitanya pula macam mana? 50 wanita yang macam mana? Kita dah baca pada hadis-hadis yang lalu, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang dari tarik sifat malunya. Wanita yang very vulnerable untuk jadi pengikut Dajjal. Itu macam punya wanita atau laki-laki ini. Zaman masih laki-laki tak sama ramai dengan wanita pun, masalah wanita, Rasulullah bukan main punya prihatin terhadap wanita. Nabi mengatakan kecintaan aku pada 3. Salah satunya ialah apa? Wanita. Maksudnya keprihatinan Nabi terhadap wanita. Begitu ya. Dalam begitu saja nak kena prihatinkan. Dalam nisbah laki-laki dengan perempuan sama banyak saja dah kena prihatinkan. Kalau dah lebih ramai perempuan, nak takdirnya macam mana? Dan sikapnya tu macam mana wanitanya? Bukan wanita-wanita yang duduk kat rumah. Sekarang masih okey jugalah, sebahagiannya masih okey. Duduk kat rumah, hanya gobah bunga saja. Masak asam pedas. Bukan. Wanita yang macam mana yang ada pada ketika itu, iaitu ketika ini. Bukan hanya yang duduk rumah, masak asam pedas. Bahkan terbit daripada golongan wanita yang mulutnya kalau cakap bukan main punya judas. Allah, kalau dah attack orang bukan main punya pedas. Allah, sampai qadi dan mufti pun sanggup dibidas. Allah, kadang dia ditegur satu, dia keluarkan jawapannya berdas-das. Oh, ini orang susah. Ini macam orang perempuan kau nak ambil buat bini. Ramai akan datang nanti yang bersifat begini akhir zaman. Ramai akan datang dengan bersifat begini ya. Dan satu orang lelaki aja kalau sudah nak jaga ahwal wanita, unit wanita, payah tau. Payah wanita ya. Dia satu wanita saja di bawah satu lelaki aja susah nak kendali. Dia kalau ramai banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Kalau banyak orang, ramai orang, banyak ragam. Betul tak? Perempuan tidak. Satu orang banyak ragam. Kalau dalam masyarakat ramai orang, banyak ragam. Perempuan tak payah banyak orang. Satu orang boleh macam-macam ragam. Sekejap awal bulan PL dia lain, tengah bulan PL dia lain. Poket kembung PL dia lain, poket tipis PL dia lain. Tengah sibuk PL dia lain, tengah tak sibuk PL dia lain. Tengah kita sibuk PL dia lain, tengah kita tak sibuk PL dia lain. Allah. Itu orang perempuan. Siapa yang biasa dengan orang perempuan tahulah macam mana ya. Betul tak betul cakap saya ya. Begitu ya. Itu yang isteri kita satu tau. Ini yang 50 pulaknya yang kaki bidas. Allah. Macam mana kau nak takdir? Sekarang dah belum sampai maksudnya. Yang really support LGBT, yang really patut kan makin malu ya perempuan dia nak cakap bab-bab begini ya. Kok dia yang tampil. Wah, kalau mufti kasih fatwa, kasih apa, khususnya ada berkait dengan wanita. Woman's right. Macamlah Allah Ta'ala tak beri kau woman's right. Agama Islam yang paling beri woman's right. Allah. Yang ada rambutnya merebang. Putih. Sanggup kutuk alim-alim ulama pun ada. Dulu beri nasihat, Pak Haji songkok putih. Sekarang kita takut setengah-setengah orang perempuan yang rambutnya blond, yang ada rambutnya putih. Allah mak seramnya begitu. Itu macamnya perempuan ramai. Macam mana nak handle? Macam mana nak ajak laki-laki yang sedikit ini supaya ibadat pada Allah Ta'ala. Sedangkan yang menarik dia 50 perempuan. Macam mana 50 perempuan ini pula yang kau nak ajak taat kepada Allah Ta'ala. Nak tarik taat pada Allah Ta'ala. Satu perempuan aja bukannya mudah. Begitu ya. Jadi nisbahnya. Bilangan perempuan boleh jadi ramai. Satu kerana lantaran peperangan. Satu memang kadar kelahiran. Laki-laki kurang, perempuan lebih. Perempuan lebih. Ya, banyak perempuan ya.
Jadi yang ada orang laki-laki dengar cerita gini, dia bukan excited tau dengan hadis gini. Wah, dia dah terus, wah, perempuan ramai. Tu dia dah quit antara kawan dia. Amboi, kau main punya gatal. Ini perempuan macam mana untuk kau tanggungjawab terhadap dia, untuk kau bangunkan dia, untuk kau jangan terpengaruh dengan dia, jangan kau tergoda dengan dia, jangan kau tergoda dengan dia. Tetapi kalau engkau sampai sebab itu kalau kita baca tafsir Al-Falaq tu ya, setengahnya yang sebut tu, yang mengganggu, yang nafasati fil uqad tu, yang ada mengganggu ialah bukan tukang sihir tau, tapi perempuan-perempuan yang menggoda laki-laki. Setengah tafsir Al-Falaq itu menyebutkan ya, betul lah yang dimaksudkan yang membuat hembus pada simpulan-simpulan itu, tafsirnya bukan hanya tukang sihir saja, tetapi ialah daripada godaan wanita yang memukau macam sihir. Begitu ya. Sampai kalau kita baca Al-Falaq itu salah satu surah untuk kita berlindung. Kau kena face 50 pulaknya perempuan begitu bagi setiap laki-laki. Payah tak agaknya? Payah. Satu laki-laki takbir satu perempuan aja payah. Ya, ini kan pula 50 perempuan. Dan pulaknya kalau kau takbir, okeylah aku tak nak campur banyak-banyak lah. Aku ambil satu sajalah orang perempuan. Only my wife. Wife kau satu, tapi dia disupport oleh lagi 49 lain. You kena bilang you punya husband gini. You kena minta you punya husband. Mana dia boleh gitu? Your husband very egoistic. Your husband very self-centered. Allah. Allah. Satu perempuan dicocok oleh 49. Begitu ya. Payah ketika itu. Payah ketika itu ya. Payah ketika itu. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada jumlah kaum lelaki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan setiap lelaki berbanding dengan 11 wanita. Nisbahnya. Dan kalau kita meneliti di segenap tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih ramai daripada lelaki. Betul? Tak payah tengok susah lah. Dalam family kita saja. Lebih ramai lelaki ke lebih ramai perempuan? Kalau kumpulkan dulu di kendara semua. Perempuan. Laki-laki tak ramai. Perempuan. Saya adik-beradik aja kakak 5 perempuan. Saya seorang laki-laki. Begitu. Ponaan-ponaan pun nanti ramai perempuan. Sepupu-sepupu pun lebih ramai perempuan. Dalam family kita tak tahu family tuan-tuan macam mana. Begitu ya. Pun lebih ramai perempuan ya. Statistik menunjukkan nisbahnya dah lebih ramai perempuan. Dan kita tengok hadir kuliah sajalah. Lebih ramai lelaki, lebih ramai perempuan. Perempuan. Saya kalau kuliah di di KL ya. Kalau hari Senin pagi macam minggu lepas saya di KL sepatutnya kan. Masjid TTDI lebih ramai perempuan daripada lelaki. Kalau di masjid itu pun Al-Falah pun lebih ramai perempuan daripada lelaki. Yang kalau hari Ahad paginya tu di Masjid Puchong pun lebih ramai perempuan daripada lelaki. Semuanya kita tengok lebih ramai perempuan dari lelaki. Lebih ramai perempuan lelaki. Alhamdulillah setakat yang hadir depan mata kita tengok lebih yang hadir kuliah. Lebih yang hadir kuliah. Ya. Baik. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, sebab jumlah kaum perempuan lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat peperangan yang berlaku. Kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukan perempuan. Selain itu, Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir di dunia ini adalah bayi perempuan dan sedikit bayi laki-laki. Ya, memang dah diatur begitu. Untuk payah ya. Sedangkan perempuan-perempuan ni macam mana? Kita kena bangunkan dia, kita kena jagakan dia. Sedangkan perempuan-perempuan ni macam mana? Nabi mengatakan, ikat anak isteri engkau. Pada akhir zaman, ikat pada tiang, jangan kasih dia keluar. Kenapa? Perempuan yang paling banyak suka terpengaruh dengan dajjal dan segala sistem-sistem kedajalan, keduniaan, kemewahan, semua tu ya, orang perempuan. Maka disuruh jaga akan perempuan-perempuan kita, dan kau kena jaga 50 perempuan. Sampai anaknya lanang ramai ke perempuan? Ramai perempuan juga. Adik-beradik ramai lelaki perempuan. Adik-beradik laki-laki ramai ya, begitu ya.
Hadis ke-20. Hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan dan pencakar langit. Ini hadis ya. Kalau dalam kitab Habib Abu Bakar Andani menyebutkan tentang hadis akhir zaman, bahkan hadis ini ditaruh sebagai hadis yang pertama. Hadis ini hadis yang pertama. Kalau kitab fiqh Ta'hulat Habib Abu Bakar Andani, hadis ini hadis yang pertama tanda akhir zaman. Dan segala tanda-tanda akhir zaman terbit daripada hadis ini. Dan kenapa hadis ini sebut hadis pertama? Kerana Nabi ditanya oleh Jibril, tanda bila kiamat, Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jibril bertanya, berikan aku tanda-tandanya. Nabi sebut ini dua tanda. Ini dua tanda ini. Perempuan menjadi cik puan bagi ibunya sendiri dan bangunan pencakar langit dibina oleh badui-badui. Tak kisahlah badui tanah Arab ataupun badui tanah Melayu. Pada wae sami mawon. Begitu ya. Apa dia bikin apa bangunan tinggi-tinggi apa semua tu. Nabi sebut. Jadi segala tanda-tanda yang kita bilang zina, arak, apa itu orang bunuh orang, orang tindas orang, semua masuk dalam hadis ini. Semua adalah cabang daripada ini. Daripada dua hadis ini, perempuan melahirkan cik puannya dan bangunan tinggi-tinggi, dua hadis pecah bawahnya daripada yang pertama, perempuan jadi cik puan kepada ibunya sendiri, bawahnya tu dua pecahan, dan di bawah apa tu badui bikin bangunan tinggi, dua pecahan. Jadi bawahnya empat. Hadis ini sebut dua perkara, tapi di bawahnya jadi empat. Dari empat inilah masuk segala kategori-kategori akhir zaman punya fitnah, masuk dalam apa empat ini di bawah dua ini. Di bawah dua ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu fa akhbirni anis saah qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa antaral uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata dalam sebuah hadis yang panjang ya. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, apabila seorang hamba sahaya melahirkan cik puannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sendal, iaitu apa? Ngodok, iaitu apa? Kaki ayam, bertelanjang, iaitu apa? Berleging selalu, tak pakai baju ya, tak pakai baju ya. Lagi miskin dan hanya menggembala kambing. Badui punya cara kehidupan ya, sangat sederhana. Tiba-tiba mereka lah yang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi ya. Jadi badui. Okey. Baik, hadis ini ditanya oleh Nabi. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Daripada hadis ini, setengah orang-orang yang tak minat cerita akhir zaman. Banyak tak orang tak suka. Apa yang zaman? Lambat lagi lah, belum waktunya Dajjal keluar. Kau punya cakap tu sendiri menunjukkan Dajjal dah nak keluar. Sebab semakin akhir zaman orang makin lalai, makin leka. Ya, orang makin lalai, makin leka. Jadi apabila Nabi mereka mengatakan tak boleh bincang-bincang, Nabi pun sendiri tak tahu. Sebab apabila Nabi ditanya oleh Jibril, Nabi mengatakan tidak yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa Nabi cakap kan? Barakat Nabi bilang kan maknanya tak tahu kan? Bukan ya. Hadis ini tidak menunjukkan Nabi mengatakan aku tak tahu ya. Tetapi Nabi menunjukkan apa? Tidaklah pengetahuan aku terhadap kiamat tu lebih banyak daripada pengetahuanmu wahai Jibril. Apa yang kau tahu itulah yang aku tahu, apa yang aku tahu itu engkau tahu, apa itulah yang kau tahu. Tahu sama tahu. Tapi ada pengetahuan tak? Ada pengetahuan. Cuma pengetahuannya tak lebih daripada Jibril.
Namun pengetahuan Nabi yang tidak lebih daripada Jibril itu pun, kenapa dua-duanya mendapat ilmu daripada Allah Ta'ala. Yang dia tak tahu tu apa? Tepat hari apa, tarikh apa, pukul berapa berlakunya kiamat. Tu Nabi tak tahu, tu adalah hak mutlak rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tanda-tandanya bahkan Nabi tahu, jangkaan-jangkaannya bahkan Nabi tahu. Nabi boleh sebut kiraannya, Nabi boleh sebut jangkaannya, Nabi boleh sebut sekuen-sekuennya perkara akhir zaman yang akan datang, ya. Jadi jangan bilang Nabi tak tahu. Cuma Nabi tidak lebih mengetahui daripada Jibril. Tapi Nabi tidak bilang aku tidak tahu. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tidak bermakna tidak mengetahui. Apa yang engkau ketahui, itulah yang kau ketahui. Dan apa yang kau ketahui, itulah yang aku ketahui. Tahu sama tahu. Tak bermakna tidak tahu. Begitu ya. Itu kita kena fahamkan ya. Ini hadis. Yang ada orang tak kasih bincangkan akhir zaman lantaran ini hadis. Tengok, Nabi pun tak nak bincang further. Begitu. Tak nak bincang. Yang Nabi kasih tanda ni apa? Begitu ya. Baik. Tanda yang pertama apabila perempuan melahirkan cik puannya. Perempuan melahirkan cik puannya. Itu apa ulama ada dua tafsirannya ya. Yang ada mengatakan bahawasanya apabila perempuan melahirkan cik puannya, ialah contohnya seperti apa? Literally memang zahirnya begitu. Yang ada menunjukkan maknawi. Kita tengok Nabi kau cakap ni lebih pada maknawi. Nabi cakap ni abstrak. Nabi cakap ni pintar sekali. Apa Nabi cakap kadang tidak direct. Kadang-kadang Nabi cakap ada abstrak. Dan sama sekali ditanya Nabi dalam hadis ni 4 perkara. Yang pertama sekali ditanya ialah tentang Islam. Nabi sebut rukun Islam yang 5. Itu tepat, direct. Tentang iman. Nabi sebut rukun iman yang 6. Kemudian disebutkan tentang ihsan. Jawabnya tidak direct. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah kau sembah kepada Allah seolah-olah kau melihat kepadanya, namun jika tiada kau melihat kepadanya, ketahuilah bahawasanya dia melihat kepadamu. Baik, itu apa? Itu perkaranya, abstrak. Dan yang keempat ni juga adalah abstrak. Maksud perempuan melahirkan cik puannya ialah apa? Setengah ulama mendapatkan bahawasanya orang perempuan. Tapi ini kita tengok, orang perempuan hamba sahaya. Hamba sahaya boleh bersama dengan tuan. Dapat anak halal. Dapat anak nasab ikut bapa. Maknya tak dimerdekakan. Jadi anaknya tu tuan tak? Tuan. Anaknya kira tuan. Anaknya tuan. Maka anaknya perempuan tuan. Tapi kalau kita nak pandang sudutnya daripada sini, akhir zaman ada banyak hamba tak? Tak ada banyak hamba. Maka cakap Nabi maksudnya lain. Bukan really perempuan hamba sahaya bersama dengan tuan, lahirkan anak, anaknya jadi cik puan, jadi pemilik bagi ibunya. Kalau kita nak pandang itu boleh juga dipandang ni. Tapi ini hadis mengenai akhir zaman. Akhir zaman, sekarang kita yang hidup akhir zaman. Zaman dahulu ulama mentakwilkan hamba sahaya perempuan, lahirkan anaknya perempuan. Anaknya kira merdeka. Tapi ibunya tidak merdeka. Tapi kalau ini kita tengok itu zaman dulu punya ulama cakap. Kalau zaman sekarang, banyak hamba tak? Tak ada kita dengar hamba. Hanya sedikit saja setengah-setengah negeri yang masih ada hamba sahayanya. Tetapi tidak seluas macam pada zaman dahulu. Tapi ini untuk akhir zaman. Akhir zaman perkaranya meluas. Maka dipaham setengah ulama maksud perempuan melahirkan cik puannya ialah apa? Anak perempuan sanggup memperlakukan maknya macam kuli, macam hamba sahaya. Macam kuli, macam hamba sahaya. Mak ni, kenapa mak tak cuci bersih-bersih? Kan alah baju saya ni rosak lah mak. Mak kenapa jaga budak gini mak? Kan kena sakit mak kasih makan apa? Allah. Ada pula orang boleh bilang, aku senang sekarang. Aku tak payah ambil maid sebab mak ikut aku. Jadi mak ganti jadi maid. Maknya masak, maknya apa, anaknya balik tinggal makan saja. Allah. Jadi yang ada marah maknya, yang ada tengking maknya. Kalau maid dia kena bayar mahal-mahal, dengan maknya tak bayar sebab maknya duduk rumah dia kasih makan, kasih rumah semua tu kan. Tak ada bayar. Allah, macam hamba tak? Hamba kita bayar gaji tak? Hamba kan tak bayar gaji. Ada orang perlakukan maknya begitu ya. Boleh tengking maknya, boleh marah maknya, boleh question maknya. Begitu. Ini menunjukkan anaknya tu macam cik puan kepada maknya. Baik, daripada ini pecah dua.
Apabila kau sudah lihat perempuan jadi macam cik puan kepada maknya, itu adalah maknanya yang pertama, pegangan agama sudah tidak ada dan menunjukkan peradaban sudah runtuh. Pegangan agama dan tak kisah halal haram. Dengan siapa kau nak tengking, kau tengking. Maknya sendiri. Dan dengan siapa kau nak perintah, kau boleh perintah. Siapa? Maknya sendiri. Pegangan agama ada tak? Tak. Anak dah tak menghormat orang tua. Peradaban ada tak? Orang sudah ceroboh. Pada ketika itu yang Nabi cakap is the ultimate ya. Sampai to the maximum of anak boleh perlakukan mak. Dalam hubungan lah ya. Hubungan paling akrab antara siapa dengan siapa? Antara bos, majikan dengan pekerja? Akrab tak? Akrab juga. Banding dengan anak dengan ibu, mana lebih akrab? Anak dengan ibu lebih akrab. Antara pemimpin dengan rakyat, akrab tak? Mana lebih akrab? Mak dengan anak lebih akrab. Mak dengan anak dan anak dengan mak lebih akrab. Rakan niaga dengan rakan niaganya, akrabkah penjalinannya? Anak dengan mak lebih akrab tak? Anak dengan mak lebih akrab. Dan antara anak-anak paling akrab sekali siapa kepada ibu? Anak perempuan. Anak perempuan. Dan sampai sekarang kita kalau kepingin teringat masakan mak, pergi rumah akak. Sama masakan dia macam masakan mak. Resepi dia turun pada anak perempuan. Gelang dia pun sebelum dia mati dia kasih ini, mak kasih engkau, dia takut nanti dah mati abang-abangnya ambil semua kan ya. Bagi faraid kan nanti ikut sama adil kan. Jadi dia kasih masih hidup-hidupnya dahulu. Setengah ibu dia lebih suka ikut anak perempuan pada anak lelaki tu. Sebab apa? Anak perempuan tu anak dia. Skop sedapur dengan dia semua, tak ada gaduh, tak ada apa semua. Tahan dia ikut anak perempuan tumpang menantu lelaki daripada dia duduk rumah anak lelaki. Bermakna antara ibu dengan anak perempuan cukup erat. Dan sekarang yang selalu hantar bapak pergi klinik, siapkan mak punya hal ehwal. Anak lelaki kan anak perempuan lebih tanggungjawab. Anak perempuan. Anak perempuan. Penjalinan antara anak perempuan dengan ibu lebih erat daripada anak laki-laki dengan ibu. Bahkan penjalinan ikatan antara anak perempuan dengan ibu lebih erat daripada bukan hanya anak laki-laki, lebih berat daripada antara majikan dengan stafnya, antara pemimpin dengan orang bawahnya, semuanya begitu. Tetapi ini menunjukkan peradaban sudah tak ada, sudah luntur, yang mana orang tekan orang, orang makan orang. Siapa? Up to the extent sampaikan peringkat anak pun perlakukan maknya begitu. Maka kalau dah penjalinan yang begitu erat, anak sanggup memperlakukan ibu begitu, apatah lagi anak laki-laki, lebih lagi memperlakukan maknya macam hamba. Apatah lagi kalau dah anak perempuan perlakukan ibunya begitu, yang melahirkannya, yang sayang kepadanya, yang dia pun sayang kepada ibunya sebetulnya, dia perlakukan begitu. Kalau dah anak tergamak buat ibu begitu, bayangkan hubungan antara majikan dengan stafnya. Adakah tak ditekannya? Lebih daripada tekan. Bayangkan antara orang atas dengan orang bawah. Bayangkan antara orang kaya dengan orang miskin. Bayangkan antara toke dengan kuli. Semuanya. Kalau sampai dah anak perempuan tergamak buat ibunya, apatah lagi yang lain dengan yang lainnya. Sama-sama tergamak. Bahkan lebih lagi tergamak. Jadi Nabi sebut, apabila kau tengok anak perempuan bermakna kezaliman dan penindasan sudah sampai level mana? Bukan orang atas tekan orang bawah, bukan apa majikan tukang itu, sampailah anak perempuan anyai ibunya sendiri. Sampai the very maximum of that level. Penganiayaan of that level. Ngambil kesempatan sampai reach that level. Jadi apa? Ibunya dengan anaknya sanggup melakukan. Kalau dah anak perempuan sanggup melakukan ibunya begitu, betapa pula anak laki-laki. Betapa pula antara yang lain dengan yang lainnya. Menunjukkan peradaban sudah runtuh, pegangan agama pun sudah tidak ada. Badui, bikin bangunan tinggi. Badui ni orang daripada kampung, dia tak tahu tamadun tau setengahnya. Sampai badui-badui tanah Arabnya, sampai sekarang tau. Masih ada ya? Cara pakaiannya lain, mukanya pun lain, cara makan pun lain. Daripada zaman Nabi, badui macam gitulah PL dia, sampai sekarang masih begitu juga. Tiba-tiba tempat dia ada minyak,
tanah dia ada minyak. Tanah dia ada tempat ladang unta dia tiba-tiba ada keluar minyak. Maka dia ada telaga minyak. Jadi kaya tak? Jadi kaya. Masih nak gembala kambing lagi? Masih nak berjalan kaki ayam lagi? Tidak, terus bikin bangunan tinggi. Terus bikin bangunan tinggi. Sepatut-patutnya, kalau orang yang baru keluar pada ketamadunan, orang asli, kalau negeri kita lah, orang asli, orang Badui ni dia a bit better daripada orang asli. Dalam sudut dia campur orang, masuk gitu, gaul semua gitu. Dan dia, namun dia lebih teruk daripada orang kampung. Kita pun orang kampung juga sekarang ya. Orang Badui dia lebih teruk pada orang kampung, tapi dia lebih social berbanding dengan orang-orang asli. Itu orang Badui ya. Kita contoh orang-orang asli lah. Kalau dia baru nak join masyarakat, baru nak buka ketamadunan, baru tempat dia tu dah tak duduk dalam pondok-pondok atap dari buluh lagi, dah bikin gitu. Apa nak dikasih kepadanya? The essential requirement. Barang-barang essential. Sekarang zaman COVID kita tahu apa essential, apa tak essential. Barang-barang keperluan. Ajar dia macam mana cocok tanam. Ajar dia macam mana nak kendalikan haiwan dengan cara yang boleh reproduktif. Ajarkan dia education. Kasih dia. Ajarkan dia agama. Sebab setengah mereka tak tahu agama pun tahu. Setengah mereka masih berpahaman-pahaman yang bukan-bukan masih ada lagi ya, tangkal-tangkal. Ajarkan mereka pahaman agama, ajarkan mereka tata cara pergaulan, ajarkan mereka bahaya dalam pergaulan, ajarkan mereka tentang penipuan-penipuan dalam pergaulan. Itu yang patut diberi pada mereka, education dan pendidikan. Pendidikan dan bimbingan. Tiba-tiba kau kasih dia, mentang-mentang dia ada kaya, tiba-tiba dia beli bangunan tinggi. Modal daripada dia, tapi nak membesarkan lagi tak cukup, ada harta sikit lah, meniaga unta lah, apa tak cukup nak dibesarkan lagi, kau bikin bangunan tinggi, kau begitu, kami bantu. Dia bikin sendiri ke bangunan tinggi tu? Dia pandai kenali tak? Dia minta tolong siapa? Pelabur asing. Dia minta tolong pelabur asing. Apabila dapat uang, balikkan pada orang-orang ini semua yang dia sudah tanam modalkan, harta dia sendiri tak cukup nak bikin itu. Tapi dia nak lebih kaya, jadi harta jadi modal untuk dia gitu. Tapi dia ada tanggung hutang dengan orang-orang developer ini. Zaman-zaman sekarang COVID ni. Segala hotel-hotel mereka yang tinggi Al-Buruj semua tu, ada turis masuk tak? Shopping center yang mereka bikin besar-besar semua, ada orang masuk tak? Macam mana nak ada income? Hutang masih berjalan terus. Kau tak terbayar hutang sampai hak tempoh ini bangunan kami punya. Tergadai. So, daripada anak perempuan menganiaya ibu, kita boleh tengok pecahnya dua, itu menunjukkan peradaban sudah tidak dijaga orang, dan pegangan agama pun sudah tidak kuat lagi. Antaran Badui dibenarkan bikin bangunan tinggi-tinggi, bawahnya pun dua juga. Menunjukkan government sudah tidak efektif lagi pada ketika itu. Pihak pentadbiran. Kau tak ajar orangnya betul-betul. Kau kasih orang ini dimanipulate oleh orang-orang developer-developer yang mewah-mewah, trikkan dia. Bermakna government sudah tidak efektif lagi. Pihak pemerintahan sudah tidak berkesan lagi. Sehingga dia biarkan saja orang yang baru keluar pada ketamadunan bikin bangunan tinggi-tinggi tanpa ada kemahiran. Sampai tergadai bangunannya. Yang kedua, menunjukkan pengendalian ekonomi sudah tak betul. Pengendalian ekonomi sudah tak betul. Bukan ahlinya disuruh bikin niaga besar-besar gitu. Kena tipu tak nanti? Kena tipu. Contoh nak mudahkan kita. Makcik jual rojak, tiba-tiba itu kebun dia orang beli dengan harga yang mahal pasal orang nak bikin mall dekat kebun dia tu umpamanya. Harga yang sangat mahal, dia jual rojak aja tau. Jual rojak, dia boleh goreng pisang. Sekarang wangnya sudah ada 30 juta. Umpamanya lah. 30 juta cukup buat bangunan tak agaknya? Ada kan? Bikin bangunan dia. Macam Twin Tower tu agaknya berapa juta? 30 juta ada? 5 juta? Bilion? Okey lah, senang cakap lah. Makcik ada sampai 30 juta. Makcik jual goreng pisang, makcik jual rojak. Tiba-tiba nak buka bank. Agak-agak dia pandai tak? Kerajaan kalau izinkan,
Bank owner, makjah rojak. Makjah rojak. Jadi bank owner, agak makjah pandai kendalikan tak? Makjah akan ditipukan orang yang mengendalikan tak? Dan orang yang deal dengan makjah, bahaya tak? Bahaya. Makjah baru jadi OKB, orang kaya baru. Tak lama akan jadi OKU. Baik. Dia makjah baru jadi OKB, patut dikasihkan makjah. Makjah sekarang dah kaya dah mewah, makjah tak jual rojak lagi, makjah pergi kuliah. Time makjah pergi kuliah. Makjah punya duit, beli kereta, ambil satu driver. Jadi makjah tak payah sibuk nak drive. Makjah pergi pasar, ada orang gaji dan ada driver. Driver perempuan pun boleh lah. Begitu ya. Dan makjah kena hati-hati simpan duit di sini biar tak dirompak orang. Makjah nak buat pelaburan yang begini-begini, ada pelaburan halal, ada yang tak betul. Makjah hati-hati jangan sampai kena tipu dengan pelaburan. Patut dia ajar makjah gitu. Kalau sampai dia benarkan makjah pun buka bank, maknanya pemerintahan dah okey tak? Tak okey. Pengendalian ekonomi okey tak? Baik, kau membingkrapkan makjah. Begitu ya. Jadi dengan badwi membina bangunan tinggi, ini tanda kiamat. Menunjukkan pihak government sudah tidak efektif lagi. Menunjukkan juga bahawasanya pengendalian ekonomi sudah tidak betul lagi. Daripada 4 ini, pegangan agama sudah tak dipatuh lagi. Kemudian peradaban sudah orang tak umpamakan lagi. Government dah tidak berkesan lagi. Pengendalian ekonomi sudah tak elok lagi. Atasnya 2 tadi. Ini 4 ni. Segala yang lain masuk bawah ini. Segala yang lain masuk bawah ini. Tentang Nabi mengatakan akhir zaman, harta rampasan perang berpindah tangan. Akhir zaman, orang zalim jadi pemimpin. Semuanya ya. Masuk dalam mana? Masuk dalam government sudah tidak berkesan. Riba banyak di sana sini. Tak makan riba pun kena bunga-bunga riba. Umpamanya ya. Banyak harta haram. Orang tak kisah nak cari makanan, mencari sumber kehidupan kecuali walau halal walau haram. Semua daripada hadis Nabi. Masuk dalam mana? Ekonomi tak terkendali. Orang makan orang tikam orang jolok orang kasih jatuh. Masuk dalam mana? Peradaban sudah tidak pegang betul lagi. Perzinaan di sana sini, orang minum arak di sana sini. Masuk dalam apa? Pegangan agama sudah tidak ada lagi. Begitu ya. Semua tanda-tanda akhir zaman. Jadi Nabi sebut 2, bukan 2 ini, kata Abu Bakar ini, bukan 2 ini, 2 sebahagian daripada banyak-banyak tanda. Tapi 2 ni menjadi main bagi tanda-tanda. Daripada 2 ni cabang dah. Semua cabang-cabang tanda-tanda. Sebut saja apa cabang tanda-tanda semua. Sampai peperangan, sampai negeri-negeri yang powerful, boleh tindas, boleh nak tindak, boleh nak rampas negeri-negeri yang tak powerful. Semua masuk dalam government tidak efektif lagi. Dulu ke negeri mewah, sebuah negeri, sekarang sebuah negeri tiba-tiba jadi miskin, banyak utang sana sini. Perniagaan tak jadi apa semua. Pengendalian ekonomi dah tak senonoh. Betul tak? Begitu ya. Majikan ambil kesempatan dengan pekerjaan, tak dibayar gaji betul, apa semua. Masuk dalam ini tak? Masuk dalam ini. Semuanya begitu ya. Jadi, kata Habib Abu Bakar ni mengatakan ini bukanlah 2 out of many, 2 lantaran dia pecah. Sebab ini yang Nabi sebut tanda kiamat. Jibril tanya berapa, Nabi sebut ini 2. Dari ini 2 pecahan-pecahan tanda-tanda yang lain. Dalam kitab fiqh tahulat, bahkan hadis ini yang pertama. Hadis ini yang pertama dia dikeluarkan. Begitulah tuan-tuan sekalian. Setakat ini pembacaan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Diampunkan dosa kita. Dan kalau kita tengok ada sampai begini, orang alim tak ada, ekonomi begini semua. Pandai-pandai kau kendalikan ekonomi kau sendiri. Kau tadbirkan peradaban dalam rumah kau sendiri. Kau tadbirkan pegangan agama dalam rumah kau sendiri. Kau kendalikan ekonomi kau sebaik-baiknya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.